Sirih berlipat, sirih pinang. Sirih dari Pulau Utara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang bersama-sama dengan kami pada hari ini. Terlebih dahulu, saya bersyukur kepada Ilahi atas limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama mengikuti webinar anjuran Jabatan Pendidikan Islam IPT Kampus Tun Hussein On. Tajuk yang akan dikupas pada hari ini ialah mencontohi akhlak dan pengurusan emosi Rasulullah SAW dalam mengalami cabaran kehidupan seharian sebagai Khalifah Allah di muka bumi ini. Justeru itu, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir kerana sudi meluangkan masa dengan kami pada hari ini. Sebelum saya memulakan webinar ini, saya mengajak para yang hadir untuk bersama-sama berkongsi pautan ini agar ilmu-ilmu yang ini disampaikan oleh panel-panel hebat kita dapat dikongsi dengan semua masyarakat, insya-Allah. Para hadirin juga boleh memberi respon di ruangan chat sebagai tanda sokongan pada webinar ini. Hadirin sekalian, selamat datang saya ucapkan ke webinar mencontohi akhlak dan pengurusan Rasulullah SAW. Saya, Nazifah binti Abdul Mu'in, selaku moderator anda pada hari ini untuk mengupas serta mendalami isu ini. Saya tidaklah berserangan. Maafkan saya tidak berkeserangan. Saya dengan berbesar hati membawakan kepada anda dua orang panel yang amat saya hormati untuk bersama-sama saya mengupas tentang perbincangan ini dengan lebih lanjut. Panel pertama yang kami bawakan khas untuk anda ialah Faizatul Aqilah binti Nur Hamidun yang merupakan seorang penuntut pengajian Islam yang sedang melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya. Apa khabar saudari Faizatul? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami pada hari ini. Dan panel kita yang kedua ialah Nurul Syazin Halim yang merupakan penuntut di IPT Kampus Tun Hussein On. Apa khabar saudari Syazin? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih juga kerana sudi meluangkan sedikit masa bersama kami dalam webinar ini. Saya ucapkan selamat datang kepada kedua panel kita yang hebat-hebat ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, marilah kita memulakan perbincangan kita pada hari ini. Seperti mana yang kita maklum, Rasulullah SAW adalah contoh manusia yang terbaik untuk kita ikuti sebagai panduan dalam kehidupan. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan masa senang. Surah Al-Ahzab ayat 21. Allah SWT telah mengutuskan Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia sebagai panduan kepada seluruh isi kehidupan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang bermaksud dan tidaklah engkau sebagai rahmat dan tidaklah engkau diutuskan wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat ke seluruh alam, dan rahmat yang dahsyat ini telah menyertai segenap ruang kehidupan manusia meliputi berbagai bidang manusia. Berbagai bidang kehidupan sepenuhnya segalanya isu antara langit dan bumi. Malah secara khususnya kedatangan Rasulullah SAW ke alam ini adalah bagi mendidik umat manusia supaya berada dalam keseimbangan akhlak dan sasiah. Akhlak dan sasiah adalah juga potensi dan personaliti dan peribadi yang menjadi asas kepada pembentukan tingkah laku. Persoalannya, apakah akhlak-akhlak baginda yang boleh dicontohi oleh masyarakat dalam kehidupan seharian mereka? Dan jadi dengan ini, saya ingin menjemput dan mempersilakan Faizatul untuk membuat kupasan dengan lebih lanjut. Dipersilakan.
Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator kita pada hari ini, saudari Nazifah, kerana sudi menjemput saya, serta terima kasih kepada semua yang hadir dalam perkongsian webinar pada hari ini. Saya amat berbesar hati serta teruja untuk membuat kupasan mengenai isu berkenaan akhlak-akhlak kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hadirin sekalian. Seperti mana yang kita tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna atau maksum yang mana membawa maksud suci atau bebas daripada melakukan dosa. Jadi, berbalik kepada persoalan kita sebentar tadi, antara akhlak pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpuji adalah beliau seorang yang sangat penyabar dalam kehidupan. Antara contohnya, baginda diuji melalui kehidupan sebagai seorang anak yatim piatu, hidup dalam kemiskinan dan menghadapi penentangan daripada semua pihak termasuklah ahli keluarga. Di sini saya ingin menceritakan peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibaling batu oleh Ummu Jamil, arwah iaitu isteri kepada Abu Lahab yang merupakan bapa saudaranya sendiri kerana dia amat membenci perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Di sini kita boleh lihat kesabaran Nabi yang utuh dalam menyebarkan dakwah yang amat perlu dicontohi. Sifat sabar adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap insan yang bergelar mukmin bagi meneruskan kehidupan dan menggamit kejayaan di dunia maupun di akhirat. Bayangkan, jikalau manusia tidak mempunyai sifat sabar, tentulah kucak-kacir dan porak-perandalah dunia kerana manusia telah ditelan oleh sifat amarah dan didorong oleh hawa nafsu di dalam setiap perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergusti, namun orang yang kuat adalah orang yang memiliki jiwanya ketika ia sedang marah. Hadis riwayat Bukhari. Maafkan saya. Tabarakallah, sungguh hebat akhlak Rasulullah SAW. Kalau ikut dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita kerap terlepas pandang soal sabar. Contohnya, kita terus mencemooh atau memaki seseorang yang melakukan kejahatan terhadap kita berikutan perasaan marah yang membuak-buak tanpa kita bersabar dahulu. Kita juga perlu berfikir sebelum melontarkan sesuatu kata-kata untuk meningkatkan kesabaran dalam diri kita. Maka, bersama-samalah kita pegai diri kita. InsyaAllah. Baiklah. Terima kasih atas saudari. Terima kasih atas perkongsian Saudari Faizatun yang amat bermakna sebentar itu tadi. Saya juga ingin mendengar ujahan panel kedua kita pula. Jadi, Saudari Nurul Shazri, sejak penggunaan media sosial menjadi kebiasaan, setengah masyarakat membuat laman akaun mereka sebagai laman untuk berkongsi segala-gala hal kehidupan termasuklah aktiviti harian. Seringkali kita terlihat di media sosial ada segelintir pengguna yang meluahkan rasa marah dengan kata-kata yang keji dan kesat dengan niat untuk meluahkan perasaannya. Mereka turut memuat naik video tentang isu yang mereka katakan. Sebagai contohnya, pada 2 Mac 2022 mengenai timbul video yang tular mengenai insiden wanita yang dikenali sebagai Kak Long mengamuk gara-gara tidak berpuas hati terhadap staf 7-Eleven menuduh anaknya mencuri. Video tersebut tular selepas wanita berkenaan membuat siaran langsung live di akaun TikTok miliknya. Bagaimanapun, wanita itu bertindak biadab dengan meninggikan suara serta dilihat dengan mendengar penjelasan daripada staf kedai tersebut. Oleh itu, saya menjemput saudari Nurul Shazri untuk memberi sedikit pendapat dan kupasan berkaitan kesabaran dalam berkaitan dengan keperluan menerapkan kesabaran dalam kehidupan kita seperti mana dipamerkan oleh Rasulullah SAW. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Saudari Nazifah, atas jemputan untuk kepada saya untuk memberikan sedikit perkongsian pada hari ini. Jadi saya amat gembira dengan kerana diberi peluang untuk memberi perkongsian lagi-lagi mengenai akhlak dan pengurusan emosi dan kepribadian Rasulullah SAW. Jadi pada pandangan saya terhadap media sosial itu sendiri, sebenarnya media sosial ni amat memberi kita kesukaran untuk menjaga emosi, lagi-lagi emosi sabar kita. Seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW
amatlah seorang yang penyabar dalam menghadapi segala cabaran kehidupan seharian baginda dari segi menyebarkan agama Islam dan banyak kutukan yang telah baginda sendiri dapat. Walaupun baginda tu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita sendiri sebagai umat dia yang kadang-kala kita tak boleh nak sabar dengan kemarahan kita. Jadi macam mana kita nak elakkan benda tu kan. Jadi kita kalau boleh apa-apa yang kita marah ataupun kita rasa geram dekat seorang tu, kita tak boleh nak muat naik ketidakpuas hatian kita tu dengan cara yang tak beretika dekat media sosial. Sebab benda ni dapat menjadikan perbalahan antara satu sama lain dan bukan antara dua pihak sahaja, tapi kita melibatkan semua orang yang melihat tentang perbalahan itu. Dan kita sendiri tak nak mengaibkan mana-mana pihak dan seharusnya kita ni bersabar dulu sebelum buat apa-apa tindakan yang kita nak buat. Dan kita seharusnya lebih berfikir secara rasional dengan apa yang kita nak buat supaya benda ni lambat laun tak berbalik kepada diri kita. Jadi sebagai seorang mukmin yang baik seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak jadi seperti Rasulullah kan? Jadi kita mestilah bersabar dalam menempuh segala ujian harian, sama ada berat ataupun ringan. Dan kadang-kadang bila kita rasa benda tu berat sebenarnya, bila kita rasa benda tu ringan, sebenarnya benda tu berat kita nak hadapi. Dalam macam contoh kita hadapi ujian kemiskinan ataupun kita penat dalam membuat, macam kita sebagai pelajar, kita penat kadang-kadang kan. Jadi kadang-kadang kita rasa kenapa Allah bagi ujian macam ni, kenapa. Bila kita bersoal, kadang-kadang kita tak sabar nak tahu apa benda kan. Jadi sebab tu kita timbulnya rasa putus asa dalam diri, nak buat sesuatu tu tak jadi. Jadi sifat sabar adalah satu kematangan hati dan akal dan bersedia untuk berkongsi kebaikan tersebut kepada orang lain. Jadi orang mukmin ni akan hanya berdoa dan munajat kepada Allah SWT sama ada dalam keadaan tenang ataupun dalam keadaan gelisah. Di samping itu, bagi memupuk diri kita terus bersabar dalam hidup ni, kita perlu basahi bibir kita, lidah kita dengan sentiasa berzikir kepada Allah, beristighfar. Bila kita rasa nak marah, kita istighfar banyak kan. Astaghfirullahalazim. Mungkin apa yang jadi ni ada hikmah. Kita tak boleh nak salahkan orang lain. Kita tak boleh nak cakap, oh ni dia yang buat, ni dia yang salah. Kita tak boleh nak macam tu. Kadang-kadang benda tu kita kena muhasabah diri kita. Kenapa benda ni jadi? Kenapa kan? Dan kita jangan sentiasa persoalkan lah. Dan antara zikir yang saya boleh katakan, kita boleh gunakan bila kita rasa kita marah kan. Zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita amalkan dalam setiap hari kita amalkan. Bila kita rasa kita nak marah, kita amalkan. Walaupun tak marah pun kita tetap boleh amalkan setiap hari. Jadi saya serahkan semula kepada moderator kita. Baiklah, terima kasih kepada saudari Nurul Syazrin atas perkongsian yang amat bermakna sebentar itu tadi. Sebentar. Ini membuka mata kita semua bahawa kesabaran adalah kunci seorang mukmin. Kesabaran adalah kunci seorang mukmin yang baik seperti Rasulullah SAW. Kita haruslah bersabar dalam menguji. Maafkan saya. Tabarakallah, sungguh hebat akhlak Rasulullah SAW kalau kita ikutkan.
Maafkan saya. Subhanallah, bagus sekali perkongsian saudari Nur Syaziz tadi. Kita semua ini membuka mata kita semua bahawa kesabaran adalah kunci seorang mukmin dalam mencintai akhlak dan akhlak Rasulullah SAW. Baiklah, seterusnya bagaimanakah kita boleh mencintai akhlak Rasulullah SAW dalam menguruskan emosi? Oleh itu, saya menjemput panel pertama kita iaitu saudari Faizatul. Saudari Faizatul. Ya. Baiklah, saudari Nazifah, secara umumnya emosi ialah satu reaksi dalaman yang mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku individu. Namun, kadang-kadang seorang individu tidak mampu mengawal emosi, contohnya perasaan marah, sedih, takut, gelisah dan sebagainya. Namun, perkara ini amat mengelirukan manusia lantaran ketidakfahaman terhadap kejadian manusia itu sendiri. Untuk pengetahuan semua, Nabi Muhammad tidak pernah menunjukkan kemarahan baginda terhadap golongan kafir Quraisy yang sentiasa bertindak di luar batasan terhadap kaum muslimin. Bahkan, baginda melayani mereka dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Di sini, saya ingin berkongsi tentang bagaimana Rasulullah SAW mengawal kemarahannya. Sewaktu kita sedang marah, Rasulullah SAW berpesan kepada kita antaranya ialah yang pertama, duduk jika kita sedang berdiri dan baring jika kita sedang duduk. Daripada hadis Sunan Abi Daud yang bermaksud, apabila salah seorang daripada kamu marah sewaktu sedang berdiri, hendaklah dia duduk. Jika kemarahannya hilang maka itu baik. Jika tidak, hendaklah dia berbaring. Yang kedua, mengambil wuduk. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya kemarahan itu datang daripada syaitan dan syaitan itu diciptakan daripada api dan api hanya dapat dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang daripada kalian berasa marah, hendaklah dia berwuduk. Hadis Sunan bin Abi Daud. Yang ketiga, mengelak daripada membuat sebarang keputusan besar. Hadis Sahih Muslim yang bermaksud, tidak boleh seseorang itu menghakimi antara dua orang dalam keadaan marah. Dan yang keempat, diam. Apabila salah seorang daripada kamu berasa marah, hendaklah dia diam. Berdiam diri sewaktu marah adalah lebih baik kerana dalam keadaan marah, perkataan-perkataan yang diungkapkan berkemungkinan akan mengguris perasaan orang lain dan mungkin memberi ancaman kepada diri sendiri. Terima kasih saudari Faizatul. Dapat saya simpulkan bahawa perasaan marah ini merupakan satu perasaan yang menghasilkan ekspresi yang negatif. Namun begitu, beberapa keadaan marah itu dibenarkan oleh syarak. Contohnya kita sewajarnya marah apabila agama Islam dihina atau marah apabila berlakunya kezaliman dan penghinaan ke atas pihak yang benar. Justru itu, perasaan marah itu harus dikawal juga dan disalurkan melalui jalan-jalan yang betul. Jadi, pesanan-pesanan baginda Rasulullah SAW yang telah dikongsikan oleh saudari Faiza itu tadi, pada hari ini perlulah dijadikan panduan dalam memelihara kepribadian diri serta meneruskan ajaran Nabi Muhammad SAW. Saudari Nurul Syazrin, izinkan saya bertanya saudari mengenai bagaimanakah cara kita untuk istiqamah, bersabar serta bersabar dalam menangani emosi serta cabaran hidup kehidupan keseharian. Mohon kongsikan kepada para hadirin yang hadir webinar pada hari ini. Jadi terima kasih di atas soalan yang sangat bagus dan saya akan kongsikan beberapa cara untuk kita istiqamah dalam sabar. Dan dalam konteks istiqamah sebenarnya perkara itu bukanlah sesuatu yang mudah. Dan jika kita lihat bila seseorang cakap pakailah tudung kan. Jadi orang cakap boleh pakai tudung tapi kadang-kadang kita nak istiqamah pakai tudung tu kan. Ataupun pakai tudung dengan sempurna kadang-kadang susah untuk diri kita. Jadi berbalik kepada istiqamah dalam sabar. Kita nak menahan diri kita nak menahan diri agar tetap istiqamah dalam menjalankan perintah Allah ni adalah sebahagian daripada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Belajar untuk kekal bersabar kerana Allah telah menjanjikan ganjaran syurga bagi hamba-hambanya yang mentaati perintahnya dengan baik sesuai dengan syarat yang Allah dah tetapkan. Jadi sebenarnya kita istiqamah ni, kita bukannya nak harapkan, kita buat sesuatu baik lah. Kita bukannya nak harapkan orang puji kita, orang angkat kita. Tapi kita harapkan sebenarnya ganjaran Allah. Dan sebab tu,
apa-apa saja yang kita nak buat itu mula dengan niat kita. Jika niat kita memang kerana Allah, benda tu akan jadi mudah, benda tu akan jadi insya-Allah lah Allah akan bantu. Sebab dalam apa saja hal sebenarnya kita nak Allah tu bantu kita. Kalau kita sendiri kita tak akan mampu. Jadi untuk kita kekal istiqamah, kadang-kadang kita perlu berdoa dengan Allah. Kita niatkan dalam hati, aku nak macam ni, aku nak buat baik ni sebab kerana Engkau ya Allah, macam tu. Jadi benda ni kesabaran ni merupakan sesuatu yang kita perlu usahakan dan dilatih secara bersungguh-sungguh. Sebab Rasulullah SAW pernah menggambarkan barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan menjadikan seseorang itu sabar. Jadi kita dapat faham apa yang Rasulullah sendiri gambarkan. Bila kita niat je, kita niat nak jadi orang yang sabar, kita niat nak mencontohi Rasulullah sendiri, Allah akan mudahkan perjalanan kita dengan niat saja. Benda tu insya-Allah Allah akan permudahkan. Jadi selain itu, pandangan saya untuk cara untuk istiqamah dengan sentiasa mengingati ganjaran syurga terhadap Muslim yang sentiasa bersabar dan dalam mentaati perintah Allah di akhirat kelak. Jadi dalam surah Al-Insan, kita lihat dalam ayat ke-12 yang bermaksud, dan kerana kesabaran mereka mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya, mereka dibalas oleh Allah dengan syurga dan juga sutera. Jadi apa yang kita buat tu, bila kita niat kerana Allah, insya-Allah Allah akan beri ganjaran syurga. Mungkin di dunia kita nampak juga apa yang Allah bagi tu. Macam contoh, Allah bagi hidup kita lebih tenang. Bila kita sabar ni, kita sebenarnya tenang. Kita tak senang untuk marah dekat orang. Bila kita marah pun, yelah mungkin bila kita sabar ni, apa yang Allah bagi tu, Allah bagi hidup kita lebih tenang. Kurang musuh dan sebagainya. Jadi berbalik kepada moderator kita. Terima kasih. Baiklah, saya ingin memberi penekanan di sini. Kita perlu sedar bahawa Rasulullah SAW mengajar kita untuk bersabar dalam setiap ujian yang Allah berikan. Meskipun berat diuji dengan berbagai rintangan, sabar adalah salah satu ciri utama ketakwaan seseorang. Nampaknya masih amat mencemburui kita. Kita telah pun sampai ke penghujung webinar ini. Dengan ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para panel kita pada hari ini, iaitu Saudari Faizatul Akidah bin Nur Hamidun dan kepada Nurul Syazini Halim di atas perkongsian pada petang ini yang amat bermakna. Semoga perkongsian dan input pada hari ini memberikan kefahaman yang baik kepada kita semua. Saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Terima kasih. Terima kasih.